Salam sejahtera, saya Rozina Bakar. Dan saya Rosli Damin. Seperti biasa di waktu ini, kita bersua kembali menerusi berita TV3. Antara berita-berita penting malam ini, saudara. Malaysia mahu mesyuarat ketua-ketua kerajaan Commonwealth bulan depan merumuskan pendiriannya mengenai alam sekitar. Kontingen terakhir tentera Vietnam berundur diri dari Kemboja setelah 11 tahun menduduki negara itu. Berita sepenuhnya. Malaysia mahu mesyuarat ketua kerajaan Commonwealth atau COGAM 18 Oktober ini membincang dan merumuskan pendiriannya berhubung isu alam sekitar. Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad berkata isu itu perlu dibahaskan kerana negara membangun yang sebilangan besar anggota Commonwealth sering dituduh memusnahkan lapisan ozon akibat kegiatan pembalakan. Kita kita kena accuse bahawa sebabnya ozon layer ini menjadi nipis ialah kerana kita menebang pokok. Tetapi kita dapati di negara-negara yang kaya, mereka yang mempunyai wang yang cukup untuk menanam lebih banyak pokok, mereka tidak langsung berusaha menanam pokok. Tetapi yang ditekankan ialah soal so-called deforestation. Sedangkan di Malaysia kita bukan saja tebang pokok, kita juga tanam pokok. Mereka menggunakan fuel oil terlalu banyak. Mereka menggunakan CFC juga lebih banyak daripada negara-negara lain. Mereka tidak ada satu usaha memperbaiki industri mereka supaya kurang mencemarkan alam. Segala pencemaran lautan datang sebenarnya daripada waste yang keluar daripada negara yang maju, kerana sudah tentu negara yang maju yang mengeluarkan lebih banyak waste. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas mempengerusikan mesyuarat terakhir panel penasihat COGAM di Ibu Negara pagi tadi. Perdana Menteri yang akan mempengerusikan mesyuarat COGAM berharap isu alam sekitar akan menjadi topik utama persidangan. Menurutnya, mesyuarat perlu mengambil kira pendirian semua pihak termasuk kepentingan negara kecil yang bergantung kepada sumber alam sebagai pendapatan. Perdana Menteri berkata mesyuarat COGAM juga akan menekankan hubungan perdagangan yang lebih liberal, pasaran yang lebih terbuka dan keistimewaan dagangan kepada negara kurang maju. Isu apartheid di Afrika Selatan dan ancaman najis dadah akan turut dibincangkan. Datuk Seri Dr. Mahathir berkata sebagai pertubuhan yang berpengaruh, COGAM mampu mempengaruhi tren politik dunia. Ketika mengulas lawatan Ratu Elizabeth, Perdana Menteri berkata segala persiapan berjalan lancar. 37 ketua kerajaan daripada 45 negara akan menghadiri mesyuarat 7 hari itu dari 18 hingga 24 Oktober depan. Kerajaan membelanjakan lebih 50 juta ringgit mengatur mesyuarat itu. Presiden MIC Datuk Seri S. Sami Velu yakin dapat mempertahankan jawatan jika ada pertandingan 15 Oktober ini. Beliau mendakwa mempunyai 90% sokongan daripada perwakilan untuk mempertahankan jawatan itu. Datuk Seri Sami Velu berkata semua jentera untuk beliau mempertahankan jawatan Presiden Parti sudah bersiap sedia. Beliau yakin tidak ada usaha dapat menggugat persiapan yang dibuatnya bagi menghadapi pemilihan itu. Tarikh tutup pencalonan jawatan Presiden ialah pada 1 Oktober. Sebelum ini, Datuk Seri Sami Velu merasmikan persidangan dan pameran telekomunikasi Perancis di Ibu Negara. Menurut beliau, kerajaan akan memperkenalkan sistem telekomunikasi luar bandar dengan segera. Pada masa dahulu kita menjalankan projek-projek berharga lebih kurang 5 juta ringgit saja kepada kawasan-kawasan luar bandar. Dan saya telah meminta daripada Kementerian Kewangan untuk memperuntukkan 10 juta ringgit daripada pihak kerajaan dan juga saya minta STM untuk menghaskan 10 juta ringgit yang mana dengan 20 juta ringgit tiap-tiap tahun kita boleh juga menjalankan projek telefon kepada kawasan-kawasan luar bandar di seluruh tanah air kita. Menurutnya, kerajaan sentiasa mendorong usahawan tempatan dan asing memperkenalkan teknologi mereka. Sementara itu, Timbalan Presiden MIC Datuk S. Subramaniam akan mencabar Datuk Seri Sami Velu dalam pemilihan jawatan Presiden Parti itu 15 Oktober ini.
Menurut Setiausaha Sulit kanannya NCS Ellen Govan, Datuk Subramaniam yang juga Timbalan Menteri Pertanian dijangka membuat pengumuman rasmi mengenainya Khamis ini di Dewan Pandu Puteri Brickfields di Kuala Lumpur. 204 pegawai dan anggota tentera menerima darjah Kepahlawanan Angkatan Tentera Malaysia atau ATM. Sebelum ini, Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Azlan Shah menerima pingat Panglima Gagah Angkatan Tentera dari Menteri Pertahanan Tengku Ahmad Itauden. Majlis berlangsung di Istana Negara. Sri Paduka Baginda selaku Panglima tertinggi ATM kemudian menganugerahkan darjah Kepahlawanan Angkatan Tentera. Dua penerima darjah Panglima Setia Angkatan Tentera ialah Timbalan Panglima Tentera Darat Lieutenant Jeneral Datuk Nik Mahmud Fakhruddin Kamel Tan Sri Nik Ahmad Kamel. Ketua Staf Jawatan Anggota Major Jeneral Datuk Syah Muhammad Amin Muhammad Saleh juga dikurniakan darjah yang sama. Sementara itu, Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI Laksmana Madya Sodibyo Roharjo menerima darjah Panglima Setia Angkatan Tentera Kehormat. Panglima Daerah Militer Major Jeneral Haji Zaini Azhar Maulani juga dikurniakan darjah yang sama. Darjah lain yang dikurniakan ialah Pahlawan Angkatan Tentera, Pahlawan Angkatan Tentera Kehormat, Kesatria Angkatan Tentera, Kesatria Angkatan Tentera Kehormat dan Bentara Angkatan Tentera. Pengusaha industri pelancongan khususnya pengangkutan mengutamakan mutu perkhidmatan kepada pelancong tempatan dan asing. Timbalan Menteri Kebudayaan dan Pelancongan Datuk Eng Cheng Kwai berkata perkhidmatan pengangkutan yang selesa akan menarik pelancong mengenali Malaysia lebih mendalam. Datuk Eng berkata demikian ketika melancarkan sebuah bas persiaran syarikat pelancongan swasta. Beliau mahu agensi pelancongan lebih kreatif ketika menawarkan pakej pelancongan. Sesuatu yang berlainan akan memberi kelebihan kepada industri pelancongan tempatan bersaing dengan negara lain. Sementara itu, pengerusi kumpulan Melewar Corporation Tunku Abdullah Ibni Almarhum Tuanku Abdul Rahman berkata pihaknya akan menghantar surat rayuan kepada Kementerian Penerangan yang menolak permohonan mereka mengendalikan stesen televisyen swasta. Dari National TV macam TV3 ataupun Channel 1, Channel 2, dia tak dapat nak mencerminkan terus kepada untuk orang pembandar saja. Dia mesti keseluruhannya. Jadi kerana pelancong akan ramai datang tahun 90 dan 91 pada pandangan kami juga Urban TV ini atau Metropolitan TV boleh menggunakan lebih banyak lagi dalam bahasa Inggeris untuk pelancong-pelancong. Beliau berharap kerajaan akan meluluskan permohonan itu kerana ini akan menolong meningkatkan industri pelancongan tempatan. Harga-harga saham di Bursa Saham Kuala Lumpur atau BSKL ditutup rendah hari ini dalam dagangan tidak bermaya. Pelabur tidak membabitkan diri sambil menunggu perkembangan terbaru. Peniaga berkata sentimen masih lemah berikutan prestasi buruk di beberapa pasaran utama seberang laut. Bagaimanapun, beberapa belian semasa harga murah menjelang penutup membantu mengurangkan kerugian awal. Indeks komposit BSKL jatuh 0.80 mata kepada 491.87. Indeks perusahaan jatuh 4.55 mata kepada 968.44. Berikut 10 saham paling cergas hari ini. Dan saudara, untuk berita sukan kita bersama Ras Adiba. Terima kasih Rosina. Salam bahagia. Pasangan Australia Ross Dunkerton dan Steve McKimmey menjuarai Rally Malaysia yang berakhir pagi tadi. Dunkerton yang memandu kereta jenis Mitsubishi Galant VR4 mencatat 6 jam 23 minit dan 51 saat. Tempat kedua peserta Amerika Syarikat Rod Millen dengan 6 jam 25 minit 22 saat. Diikuti Kenjiro Shinozuka dengan 6 jam 41 minit 38 saat. Acara penutup Rally Malaysia diadakan di hadapan Museum Negara pagi tadi. Ross Dunkerton yang memandu kereta jenis Mitsubishi Galant VR4 menjuarai Rally Malaysia ke-13 ini.
Dunkerton mencatatkan masa 6 jam 23 minit menamatkan 1,383 km yang bermula 23 September lalu. Rally Malaysia ialah siri sambungan Rally Asia Pasifik tahun 1989 yang diadakan di New Zealand Julai lalu. Pusingan akhir diadakan dalam Himalayan Rally di India pada November ini. Sebelum ini, 23 peserta meneruskan 7 lagi peringkat khas yang bermula di Lukut, Port Dickson dan berakhir di Sirkit Lumba Kereta Shah Alam. Mendahului peserta lain ialah Dunkerton di peringkat khas ke-31 ini. Dunkerton mencatatkan masa 6 minit 59 saat bagi 8.5 km. Kedua peserta Shinozuka dengan masa 7 minit 2 saat. Pasangan Milan Seacombe tempat ketiga. Kereta kebangsaan Proton Saga yang dipandu oleh Henry Yap menduduki tempat ke-8. Dan satu lagi kereta Proton Saga dipandu oleh Toli Charles tempat ke-11. Bola sepak Liga Separ Profesional. Penyerang utama Kuala Lumpur, Fandi Ahmad, mungkin akan menangguhkan pembedahan di buku lalinya buat sementara waktu. Menurut Fandi, kecederaan yang dialaminya berkurangan setelah menjalani rawatan di Singapura baru-baru ini. Kuala Lumpur tidak akan kehilangan Fandi Ahmad dalam perlawanan seterusnya. Ini berikutan keputusan Fandi menangguhkan pembedahan di buku lalinya. Menurut penyerang utama Kuala Lumpur ini, selepas perlawanan dengan Singapura Ahad lalu, rakannya memberikannya sejenis ubat. Dan Fandi merasakan sedikit perubahan setelah menyapu ubat itu di buku lalinya. Dah banyak kurang lah, dan dia ada kasih ubat sikit dan dia suruh taruh lagi 2-3 kali dan kasih tahu dia kalau ada improvement lah. Dia cakap kalau baik dalam lagi seminggu ni baik kan, jangan pergi operation lah. Dengan perkembangan terbaru itu, Fandi yakin kecederaannya tidak mengganggunya lagi. Kalau boleh, Fandi tidak mahu menjalani pembedahan. Dan tentunya berita ini menggembirakan jurulatih Chow Kuai Lam dan rakan-rakannya dalam skuad Kuala Lumpur. Berita ini juga pasti merunsingkan Pulau Pinang yang akan turun menentang Kuala Lumpur Ahad ini. Bina Badan. Ahli Bina Badan Veteran Negara A. Aryo Kiasami dilaporkan berlepas menyertai kejohanan Asia di Jepun. Kejohanan itu dijadualkan bermula esok. Sebelum ini, penyertaan Aryo Kiasami samar-samar kerana dia mengalami masalah kewangan. Wakil kami di Perak baru-baru ini melawat Aryo Kiasami di kediamannya di Teluk Intan. Aryo Kiasami kini berusia 41 tahun. Dia bekerja sebagai tukang kebun di Sekolah Kebangsaan Sultan Idris Shah II di Teluk Intan. Pekerjaannya memangnya tidak menawarkan gaji yang besar. Dan untuk menyara hidup bersama isteri dan 7 anak, Aryo Kiasami terpaksa bekerja sebagai pengawal keselamatan pada sebelah malam di Kelab Golf Teluk Intan. Namun dia masih mengalami masalah kewangan. Dan jika diambil kira wang yang diperlukan untuk membolehkannya terus aktif dalam acara Bina Badan, masalah Aryo Kiasami bertambah rumit. Apa tidaknya, seorang ahli Bina Badan harus membelanjakan purata RM900 untuk makanan dan pil makanan tambahan. Aryo Kiasami tidak mampu itu semua. Bahkan dia tidak mampu membeli peralatan yang biasa digunakan oleh seorang ahli Bina Badan. Untuk menyertai kelab apatah lagi. Namun dia tetap gigih. Kerana minatnya yang mendalam, wang simpanan dikeluarkan dan RM1,000 digunakan untuk membeli peralatan sendiri. Dan di belakang rumahnya inilah dia berlatih 2 kali setiap hari. Peralatan memang tidak mencukupi dan Aryo Kiasami terpaksa mendapatkan pertolongan rakannya ketika berlatih. Cara ini, kata Aryo Kiasami, adalah untuk menggantikan besi-besi yang diperlukan. Beginilah Aryo Kiasami. Walaupun susah, dia tetap berusaha. Dan usaha ini telah menyaksikan Aryo Kiasami memenangi pelbagai gelaran pada pelbagai kejohanan. Pada Sukan Si lalu, dia memenangi pingat perak. Dan walaupun usia telah meningkat, dia masih meneruskan cabaran semata-mata kerana dia sayang sukan dan dia cintakan negara. Dan esok di Jepun, Aryo Kiasami akan sekali lagi cuba mengharumkan nama Malaysia. Syabas Aryo Kiasami. Namun ucapan itu tidak mencukupi. Apa yang nyata ialah Aryo Kiasami memerlukan bantuan untuk dia sendiri dan untuk keluarganya. Aryo Kiasami telah banyak berkorban untuk negara. Masanya telah tiba untuk semua pihak menghargai pengorbanan itu.
Pelumba basikal wanita Jenny Longo dari Perancis memecah rekod dunia dalam perlumbaan 3 km. Longo mencatat masa 3 minit 41.640 saat. Jenny Longo mengatasi rekod yang dicatat oleh Rebecca Twigg dari Barcelona pada 1984 dengan kepantasan 3 minit 49.760 saat. Pada 1987, Longo berjaya mengatasi rekod yang dicatat oleh Rebecca dengan masa 3 minit 42 saat di perlumbaan di Colorado Springs. Tetapi kemenangan itu ditarik balik dan rekodnya dimansuhkan. Longo tidak dibenarkan menyertai perlumbaan selama 3 bulan kerana didapati mengambil dadah epfredin. Longo kali ini menafikan beliau mengambil dadah. Katanya beliau berlatih dengan gigih bagi mendapatkan kemenangan ini. Dengan itu saudara, sekian saja berita sukan dari kami untuk malam ini dan insya-Allah kita akan bersama lagi esok. Dan sebelum berpisah, saya kembalikan saudara kepada Rosli dan Rosina. Silakan. Terima kasih Arifah. Dan setakat itu saja kami menemui saudara menerusi Berita TV3 malam ini. Jangan lupa bersama kami dalam berita akhir nanti. Selamat menonton. Selamat malam dan selamat beristirahat.